Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jumpa lagi kita dalam sesi pembelajaran pendidikan Islam tahun 5. Pada hari ini kita akan belajar dalam bidang Al-Quran tajuk kefahaman surah Al-Asr. Surah Al-Asr, surah yang biasa kita baca. Biasanya kita baca waktu bila surah Al-Asr? Surah Al-Asr biasanya kita baca selepas habis kita menuntut ilmu kan, sebelum kita balik sekolah, lepas kita habis belajar, kita akan baca surah Al-Asr. Tapi apakah maksud ataupun apakah kefahaman daripada surah Al-Asr? Adakah kita baca saja tak ada apa-apa maksud? Apakah maksud surah Al-Asr ataupun apakah kefahaman surah Al-Asr akan kita pelajari pada hari ini. Okey, apakah maksud surah Al-Asr? Al-Asr ada 3 ayat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. 3 ayat saja tapi sangatlah penting dalam kehidupan kita. Surah Al-Asr dia menceritakan tentang masa. Wal 'asr maksudnya demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya Allah kata manusia itu dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Maksudnya kecuali orang yang beriman dan melakukan kebaikan serta saling berpesan untuk kebenaran dan saling berpesan untuk kesabaran. Manusia ni sentiasa dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan dia buat kebaikan dan kebajikan dan dia berpesan-pesan antara satu sama lain untuk buat benda kebenaran, jangan buat benda yang salah, dan saling berpesan untuk kesabaran. Nak buat benda yang baik ni memang memerlukan kesabaran yang tinggi. Biasanya orang akan lebih sokong buat benda yang tak baik, ataupun buat benda yang tidak mengikut landasan undang-undang Islam sebenar. Dia lebih suka buat benda maksiat contohnya kan, buat benda yang dilarang berbanding dengan buat benda kebaikan. Jadi orang yang nak buat kebaikan ni dia memerlukan kesabaran yang tinggilah. Okey. Baik, kita tengok seterusnya pengenalan surah Al-Asr. Surah ini mengandungi 3 ayat, merupakan surah yang ke-103 dan diturunkan di Mekah. Namanya surah Makkiyah. Surah Al-Asr membincangkan kepentingan masa dalam kehidupan manusia. Masa ni sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Apakah kepentingan masa? Masa memang sangat penting kan, sampai ada peribahasa ke yang kata masa itu emas. Peribahasa Arab pun ada juga. Masa tu kalau kita tak potong dia akan potong kita. Maksudnya kalau kita tak kejarkan masa tu, dia akan berlalu dah, dia tak akan kembali lagi. Seterusnya, surah ini juga dianggap sebagai panduan kepada seseorang Muslim dalam mengurus masa yang dianugerahkan kepada mereka untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Kita ni kalau nak berjaya dunia dan akhirat, kita jangan buang masa. Masa yang Allah bagi semua manusia, Allah bagi manusia sama jumlah masanya, 24 jam juga. Tapi bagaimana kita menguruskan masa kita? Kenapa ada orang yang boleh berjaya kan? Kenapa kita tak boleh berjaya macam orang yang berjaya? Kenapa? Sebab pengurusan masa kita. Walaupun kadang-kadang kita tengok orang yang berjaya tu banyak je kerja dia buat kan, kerja sekolah pun dia buat, kerja rumah mak ayah dia pun dia tolong juga. Tapi kenapa dia berjaya? Sebab dia pandai menguruskan masa. Kita ni tak buat kerja sekolah pun tak buat kadang-kadang. Lepas tu kerja rumah pun tak buat, ibadat pun malas. Tapi kita nak berjaya macam orang lain, tak boleh lah kan. Jadi kita kena pandai menguruskan masa kita. Apakah tuntutan dalam surah Al-Asr? Surah Al-Asr 3 saja ayatnya. Yang pertama, wal 'asr. Wal 'asr. Masa itu sangatlah berharga. Kita kenalah sentiasa menghargai masa supaya tidak membazir masa dengan perkara yang sia-sia. Masa tu sangatlah berharga. Kita ni jangan kita nak bazirkan masa kita dengan buat perkara yang sia-sia. Buatlah perkara yang berfaedah. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Innal insana lafi khusr maksudnya menunjukkan kepentingan beriman dan berbuat kebaikan.
Sesungguhnya Allah kata manusia tu sentiasa dalam kerugian. Jadi kita ni jangan tergolong dalam golongan yang rugi. Kena sentiasalah buat kebaikan, memelihara iman kita kepada Allah dan memperbanyakkan amal ibadah, sentiasa berusaha membuat kebaikan. Sentiasa berusaha buat kebaikan. Kan tadi kita kata kalau nak buat kejahatan ni cepat dan senang, berbanding kita nak buat kebaikan rasa berat kan. Rasa berat. Contohlah kita nak contohkan orang yang nak mencuri duit dengan orang yang nak bersedekah, mana dia rasa lagi senang nak buat. Contoh orang nak curi itu tangan dia lebih cepat nak buat berbanding kalau nak sedekah dekat masjid tu, nak keluarkan RM1 tu rasa macam takut duit habis kan, rasa berat sangat. Jadi rugilah orang yang tidak bersabar dalam membuat amal kebajikan. Allah dah pesan dah siap-siap pada kita. Kita kenalah sentiasa bersabar dan sentiasa berusaha untuk melakukan kebaikan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kenalah sentiasa saling berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Dan kita kena ajak orang lain ke jalan kebenaran juga, mengingatkan diri sendiri dan orang lain untuk bersabar dengan ujian hidup. Kadang-kadang kita alhamdulillah Allah bagi kita sikit-sikit aja ujian, sebab ujian ni Allah bagi ikut kemampuan kita kan. Jadi kita dah lepas dah ujian. Ada orang yang lebih berat lagi ujian. Ada orang kita sekarang kalau waktu musim hujan kita masih ada lagi rumah nak berteduh. Ada orang duduk dekat bawah jambatan, rumah pun tak ada kan. Allah bagi ujian dekat dia. Jadi kita kalau jumpa orang yang sedang menghadapi ujian, kita kena sabarkan dia lah. Kena sabarkan. Sama juga kalau macam kita ditimpa ujian daripada Allah, kita juga kena sabarkan diri kita sendiri. Jangan sampai membunuh diri. Sekarang banyak kan dalam musim-musim PKP sekarang, banyak orang menghadapi ujian hidup macam-macam yang berlaku perceraian, yang kena diberhentikan kerja, yang hutang keliling pinggang, ada yang tak sabar tu sampai dia ke tahap dia bunuh diri. Banyak sekarang kalau kita tengok kat dalam berita kan, yang terjun bangunan macam-macam na'udzubillah min zalik. Kita kena perlu sabarkan diri kita dan juga orang-orang lain yang ditimpa ujian Seterusnya, apakah kepentingan surah Al-As? Pertama, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat bahawa masa tu sangatlah penting. Allah dah pesan dah rupanya siap-siap, masa tu sangatlah penting. Hanya orang yang betul-betul sabar dan dia juga berpesan-pesan pada orang lain untuk melakukan kebajikan dan juga kesabaran. Itu saja yang dapat yang tidak rugi, yang beruntung Kedua, mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang negatif. Kita kena ingat masa tu dia tak kembali lagi. Kalau sekali kita buat perkara yang negatif, yang buruk, kita tak dapat ulang balik semula masa tu untuk kita nak betulkan dia supaya dia jadi perkara yang baik. Jadi setiap apa yang kita lakukan dalam hidup tu kenalah kita berhati-hati dan jangan lakukan perkara yang negatif. Seboleh-bolehnya kita jangan lakukan perkara yang negatif. Kena sentiasa ingatkan diri supaya melakukan perkara yang baik dan perkara kebajikan. Seterusnya, mempunyai matlamat hidup yang jelas. Bila kita dah tahu masa tu dia tak kembali lagi dan masa tu sangatlah penting untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, kenalah ada matlamat hidup yang jelas. Matlamat hidup ni ada dua. Matlamat hidup dekat dunia kena juga ada, matlamat hidup untuk akhirat pun kita kena ada juga. Kena capai dua-dua. Tapi Allah kata kalau kita nak berjaya dekat dunia, maka kita kenalah capai dulu dekat akhirat. Maksudnya macam mana? Kita nak berjaya dekat dunia, nak jadi orang yang kaya raya contohnya kan. Nak kaya raya, kenalah tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Maknanya jangan kita tinggalkan solat, puasa kita buat. Bila kita dah kaya, kita kena bayar zakat. Itu baru Allah akan tambahkan lagi rezeki. Ada kebanyakan orang yang bila Allah dah bagi dia rezeki, tapi dia takut nak keluarkan zakat, takut duit dia nanti sikit, takut dia tak cukup dan sebagainya kan. Dia tak nak tolong orang yang susah. Itu sebenarnya tidak berkat rezeki dia. Memang kita nampak dia macam kaya, banyak duit kan, semakin kaya. Sebenarnya itu ujian Allah supaya dia semakin lupa kepada akhirat. Kita tak mau Allah bagi kita rezeki sampai kita terlupa kepada akhirat. Akhirnya bila dekat akhirat esok, kita lah jadi orang yang paling rugi. Na'udzubillah. Kita tak mau. Kita nak rezeki yang Allah bagi tu kita rasa berkat. Allah juga bagi rahmat kepada kita. Hidup dekat dunia pun senang, dekat akhirat pun Allah bagi ganjaran. Macam tu
Seterusnya, memupuk sifat sabar dan sentiasa saling mengajak kepada kebajikan atau kebaikan. Sabarlah kalau nak buat kebajikan memang perlukan kesabaran, kesabaran yang tinggi. Hadis daripada an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dua nikmat yang sering diabaikan oleh kebanyakan manusia ialah pertama, nikmat kesihatan. Yang kedua, waktu lapang. Nabi pun dah sebut dalam hadis dua nikmat yang sering kebanyakan manusia ni tak menghargai ataupun mengabaikan nikmat yang Allah bagi. Ada dua nikmat yang paling besar. Yang pertama, nikmat sihat. Nikmat sihat. Waktu sihat, kita tak nak buat kebajikan, kita tak nak buat ibadat. Waktu sihat, kita dengar azan, kita baring, kita tengok TV, kita main game apa semua. Bila dah sakit, baru teringat, ya Allah, nak sihat kan, minta Allah bagi sihat. Ya Allah, nanti kalau aku sihat, aku nak sembahyang. Macam tu itulah manusia selalu mengabaikan nikmat yang Allah bagi, nikmat sihat kan. Yang kedua ialah waktu lapang. Bila waktu lapang, tak ada apa-apa, contohlah macam waktu PKP ni, kita ada dekat rumah tapi kerja sekolah tak buat, lepas tu sembahyang pun tidak kan, leka lalai kan. Sedangkan waktu tu tak kembali lagi bila nanti waktu tu dah sibuk, nanti kena pergi, contohlah nanti kita dah naik sekolah, kerja sekolah dah banyak, waktu bila lagi kita nak bila kita nak buat ibadat, buat kebajikan, nak bantu orang, waktu tu kita dah sibuk, waktu kita dah tak lapang kan. Waktu kita tengah lapang-lapang, kita tak buat pun, mungkin tolong orang, tengok macam mungkin kita waktu PKP ada orang yang susah, jiran dan sebagainya kan, rakan-rakan kita ada yang mak ayah dah kena berhenti kerja contohnya kan. Kita tak mau tolong pun, ada duduk je dekat rumah. Tapi nanti bila dah waktu sibuk-sibuk, kalau waktu aku lapang ni, boleh juga aku tolong orang. Sebenarnya Allah dah bagi dah waktu lapang, tapi kita tak gunakan kan. Dua nikmat tadilah, pertama nikmat sihat, yang kedua nikmat waktu lapang. Selalu manusia mengabaikan dua nikmat yang besar ni. Jadi kita dah tahu hadis Nabi dan juga ayat Al-Quran kan, Allah dah sebutkan dalam Al-Quran tentang masa. Mesti kena selalu ingat supaya kita tidak mengabaikan masa, nikmat masa yang Allah telah beri pada kita, dan juga tadi nikmat kesihatan yang Allah dah bagi pada kita. Waktu sihat-sihat ni banyakkanlah buat amal, sebab kita tak tahu esok-esok nanti adakah kita masih sihat, ataupun ada orang kan tiba-tiba dia kemalangan, kaki dia patah contoh kan, susah nak buat amal ibadat. Waktu kita sekarang, waktu kita sihat, waktu itulah kita nak gunakan untuk buat amal kebajikan. Boleh ya? Okey, tengok bagaimanakah cara kita nak menggunakan masa dalam kehidupan seharian. Setiap orang mempunyai 24 jam sehari, sama semua orang, lelaki, perempuan, kanak-kanak, dewasa, tua, semua sama. Tapi bagaimanakah kita cara nak menggunakan masa tu dengan lebih baik atau lebih berkesan. Pilihlah aktiviti untuk menggunakan masa secara bijak. Okey, tengok. Pertama menolong ibu bapa. Kan sekarang kita dekat rumah kan, apa salahnya kalau sebelum ibu ayah minta tolong tu, kita dah tolong dulu dah. Apa yang kita boleh buat? Contohnya apa? Cuci pinggan kan, itu semua perkara yang selepas makan kita cuci pinggan. Itu semua perkara yang mak ayah tak perlu suruh dah, kita dah boleh buat. Lagi apa? Mungkin macam dalam gambar ni kan, tolong ibu dia sidai baju contohnya kan. Itu perkara bermanfaat lah yang kita boleh gunakan. Itu perkara yang sebenarnya senang nak buat, tapi ramai yang malas nak buat. Macam tu kan. Jadi selepas ni kita ubah supaya dapat gunakan masa dengan lebih baik. Okay, yang kedua, mengulang kaji pelajaran. Sekarang kan dah mula PDPR semula, jadi ulang kajilah pelajaran dekat rumah. Mungkin ada antara rakan-rakan kan, dia mak ayah dia waktu PKP ni ada yang mak ayah bekerja kan, jadi kamu tinggal dekat rumah. Jadi jangan buang masa dengan perkara yang tak berfaedah. Kita ulang kajilah pelajaran dekat rumah. Waktu tempoh daripada pagi sampai ke tengah hari tu memang waktu sedang PDPR, kita gunakan untuk ulang kaji pelajaran. Seterusnya,
membaca Al-Quran. Amalkanlah selepas setiap kali solat, bacalah satu atau dua muka surat Al-Quran. Nabi kata tidak akan menjadi fasik seseorang yang baca 50 ayat dalam satu hari, kalau tak silap hadis Rasulullah SAW. Jadi kita cuba amalkan setiap selepas solat fardu, kita bacalah Al-Quran satu muka surat ataupun dua muka surat. Apa yang kita nak kerjakan kan, sekarang semua memang duduk dekat rumah, betul tak? Jadi lepas solat tadi tu, cubalah amalkan untuk baca satu dua muka surat Al-Quran, ya. Dan seterusnya membersihkan persekitaran, kan kalau kat sekolah ataupun dekat rumah kan, boleh kalau kita kata gotong royong lah, tapi tak semestinya gotong royong. Kalau kawasan rumah kita sendiri pun tak semestinya gotong royong. Nampak sampah kan kita ambil atau kita sapu kan, itu pun perkara-perkara yang berfaedah juga. Ada orang dia tak menggunakan masa dia dengan baik, dia buat perkara yang negatif. Contohnya apa? Tidur sepanjang masa kan. Mentang-mentang kita dekat rumah, kita PKP, kita PDPR, lepas tu mak ayah semua pun ada dekat rumah, kita tidur je pagi sampai ke malam. Pagi sampai ke malam kita tidur. Bangun untuk makan, lepas tu kita pun tidur lagi. Tu perkara yang negatif lah, yang tak elok, ya. Kedua, bersukan ketika azan berkumandang. Bersukan tu boleh, bersukan beriadah, tetapi ramai juga dah petang-petang pun tak balik-balik rumah lagi, masih lagi main bola, main badminton dan sebagainya kan. Sampai bunyi azan, dah azan tapi kejap lagi lah sampailah habis waktu nak sembahyang, terlepas waktu semak solat dia. Itu pun perkara yang tak elok lah, perkara negatif. Seterusnya, bermain secara berlebihan, main video game, main handphone kan. Sekarang game pun dah boleh main dekat komputer, dekat TV semua kan, main game berlebihan. Bukan tak boleh, tapi kena pandai menggunakan masa. Bila masuk waktu azan, kita solat kan, lepas dah solat, dah makan, lepas tu dah mengaji Quran apa semua, boleh je kalau kita nak main video game dan sebagainya kan, beriadah apa semua tu boleh, ya. Lepas tu ada pula yang bila dah ada masa banyak, dia mengumpat, bercakap tentang orang, itu semua berdosa kan. Mengumpat tu kita, Nabi kata seolah-olah kita makan daging saudara kita sendiri, makan daging orang. Ibaratnya macam tu kan, mengumpat. Jangan kita mengumpat ni, kita bercakap buruk tentang orang, itu namanya mengumpat. Kalau kita mengumpat ni, dia kata apa, orang sekarang kata apa, membawang kan, rasa macam sedap dia bercakap tentang orang, kita kena elakkan. Kita nampak orang tengah mengumpat atau ada rakan datang nak bercerita tentang orang lain, kena usaha untuk mengelakkan dirilah. Tinggalkan kawan tu, pergilah, minta maaf ya, saya ada kerja, pergilah buat kerja yang lain, kena elakkan daripada perbuatan mengumpat. Sekarang ni kan kalau dekat media sosial lagilah senang kan, ada satu isu je semua orang nak bercakap dekat dalam media sosial tu kan. Kena-kena kita bercakap tentang orang, tak tahu betul ke tidak, dah jadi fitnah pula, ya. Jadi benda tu kita kena elakkan lah, ya. Okey, ini aktiviti kita tak dapat buat. Okey, ada gambar dekat situ, gambar di kubur, ada yang tengah tengok TV, waktu azan tengok TV, ada waktu orang main bola dia baca Al-Quran, ada pula orang tengah mengumpat. Cadangkan tindakan yang perlu dilakukan jika kamu berada dalam situasi di atas. Bincangkan bersama-sama dengan rakan, ya. Okey, ni tapi kita tak dapat bincang sama-sama dengan rakan lah, sebab kita ada dekat dalam rumah masing-masing kan. Okey, tapi kita boleh bincang sikit-sikit lah. Contohnya, kalau macam tadi tengah tengok TV seronok-seronok, cerita kartun, cerita apa semua, lepas tu dah bunyi azan, apa kita nak buat? Tutuplah sekejap TV tu lah, kita pergilah solat kan. Okey, ni kawan-kawan tengah main bola, lepas tu kita nak baca Al-Quran, apa kita nak buat? Apa kita nak buat? Boleh tak kita sertai orang main bola tadi? Boleh juga kan. Tapi orang yang sebenarnya kalau nak membaca Quran ni memang kena ada tempat yang sesuai. Tempat yang sesuai. Kita tak boleh juga macam orang tengah tengok contohlah orang datang kat rumah kita, tengah tonton TV, lepas tu kita pun mengaji kuat-kuat dekat depan dia, contoh kan. Allah, Islam tak ajar macam tu. Kenalah ambil tempat yang tempat yang
sesuai. Mengaji, nak beribadat kena ambil tempat yang sesuai. Jangan sampai kita beribadat sampai mengganggu orang lain terganggu contohnya kan. Itu bukan waktu solat yang fardu contohnya. Macam Al-Quran, baca Quran kan kita hukumnya sunat, tapi kita baca kuat sampai orang nak sembahyang pun terganggu kan. Orang nak jiran sebelah pun terganggu. Dia boleh jadi macam tu Islam tak ajar kita macam tu. Kita jangan sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Islam tak ajar begitu Okay, seterusnya nampak orang rakan kita ni mengumpat. Kan rakan kita mengumpat cerita tentang orang apa cerita-cerita tentang orang kalau kita dalam situasi tu tadi cubalah elakkan, jangan berkumpul bersama-sama orang yang bercakap buruk tentang orang lain. Itu tadi cerita tentang kepentingan masa dalam surah Al-As Jadi bila kita dah belajar tentang masa tadi, manfaatkanlah masa yang diberikan, yang merupakan tanggungjawab semua Muslim dan akan dipersoalkan di akhirat kelak. Masa kita ni, Allah bagi kita masa kita hidup 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun kan, sampai kita meninggal. Usia kita ni, masa yang Allah bagi dengan kita ni, rezeki yang Allah bagi, semuanya akan dipersoalkan di akhirat kelak. Masa yang Allah bagi ni, apa yang kita buat? Adakah kita buat perkara yang baik ke ataupun perkara yang buruk? Jadi manfaatkanlah masa tu supaya di akhirat esok tidaklah kita menjadi orang yang menyesal. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Nanti selepas ni bolehlah kita buat sedikit latihan bertulis dalam grup pendidikan Islam Jumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Pada menjelma